yang menyentuh tentang apa benda ni, isu yang sering berlaku dalam masyarakat Malaysia kita. Antaranya pada halaman, pada tajuk iman dibenci oleh makmum. Iman dibenci oleh makmum ini pada halaman 169. Jadi iman dibenci oleh makmum ni sebab apa? Dalam masyarakat kita hari ni banyak ni iman dibenci oleh makmum. Ada yang benci makmum, ada makmum benci imam kerana imam tu dari segi faktor politik yang berbeza. Dia ada zaman-zaman sama kanak-kanak dulu kerana faktor politik. Bahkan ada setengah kampung tu bila dia tengok imam tu naik lalu menunaikan solat berjamaah, mereka tak solat jemaah, mereka tunggu apabila imam tu selesai baru mereka mengadakan satu jemaah baru. Jadi kebencian itu adalah bertitik tolak dari permasalahan politik. Dan imam itu dikatakan menyokong kerajaan zaman tu. Jadi menyokong kerajaan ini kerajaan fasik kata dia. Jadi menyokong kerajaan, iman seperti itu tak sah kata mereka. Benarkah begitu? Kita tengok konsep iman dibenci oleh makmum itu apakah berkena? Ulama mazhab 4 bersepakat seseorang makruh menjadi iman pada satu kelompok masyarakat jika masyarakat sebut tidak suka kepadanya. Meskipun solat beriman sebut adalah sah, tak suka pun kalau sembahyang sah ni. Tapi kalau tak suka faktor politik dia lain, dia tak ada hubungan dengan hukum dalam sembahyang tu. Ini merujuk kepada kebencian diterima oleh syarak. Dia kata kita tak suka jadi iktiraf oleh syarak. Tak suka jadi iktiraf oleh syarak. Ada perkara yang tak suka syarak tak iktiraf, tak boleh. Jadi merujuk kepada diterima oleh syarak. Seperti kerana iman sebut seorang yang zalim. Memanglah tuan, bila orang zalim hukum tak kena, maka makmum belakang pun kita pun rasa kurang selesa berimankan dia di belakang. Kemudian seterusnya atau merebut jawatan iman. Orang lain jadi iman, tiba-tiba dia nak menonjol ke depan. Jadi makmum tak berapa suka. Sedangkan dia tidak berhak menjawab jawatan tersebut atau bergaul dengan orang-orang fasik atau mengurangkan beberapa peraturan solat. Dan tidak tidak menyempurnakannya. Sebaliknya jika dia dibenci kerana dia sendiri mempunyai agama dan berusaha mengamalkan sunnah dalam hidupnya, diamalkannya dia dah tidak makruh. Dia dibenci pasal orang tak suka dia ni suka kepada sunnah. Orang tuduh dia bukan-bukan kepada pengamal sunnah misalnya kata. Kita tak suka sebab kita dengar desas-desus dia dicakap oleh masyarakat sekitar. Tak boleh. Kita tak boleh raih masyarakat. Iman Al-Haskafi mengatakan dalam mazhab Hanafi ini dia kata beliau pernah menjelaskan jika seseorang mengimamkan satu kelompok masyarakat dan masyarakat tersebut membenci beliau kerana sesuatu kerosakan yang terdapat pada diri imam tersebut, perbuatan imam itu sendiri, atau kerana masyarakat tersebut mempunyai iman yang lebih layak daripadanya, dia tak suka dia pasal ada iman lebih layak, makruh beriman, maknanya boleh sah tapi hukumnya adalah makruh. Tapi kita tengok di sini membenci ini sesuatu yang diiktiraf oleh syarak. Pasal apa? Sebab iman itu melakukan benda yang merosakkan diri dia sendiri. Jadi tuan-tuan dan makcik sekalian, kalau kita tengok iman rosak ni, iman apa sekarang? Iman yang merosakkan. Paling dekat kita tengok iman itu iman yang merokok. Contohnya. Iman yang merokok. Jadi merokok ni tuan-tuan, semalam saya dengar satu khutbah Jumaat di Perlis. Larangan merokok. Desaan supaya meninggalkan merokok. Dan menganggap orang merokok itu sebagai fasik. Pasal apa? Sebab merokok itu merosakkan diri sendiri. Mungkin dia tak merosakkan pada masa itu, tapi merosakkan diri pada masa akan datang. Dan pakar-pakar perubatan telah mengiktiraf bahawa merokok itu memang merosak kesihatan. Bukan kita pakar, bahkan orang yang beli rokok tu pada kotak rokok tu dah ada letak kesan-kesan negatif akibat merokok kan. Tanda jantung terbakar, kanser dan sebagainya. Maknanya kita kata orang yang merokok ni betapa butanya mata hati dia. Buta betul memang buta tu. Dia pergi beli tu pasal apa? Pasal keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat mengatasi kebutaan hati. Keinginan yang kuat dia mengatasi kebutaan hati. Menurut kita tengok apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata bagi Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i, seseorang imam makruh mengimamkan sesuatu kelompok masyarakat dalam keadaan majoriti masyarakat tersebut tidak suka padanya. Sebaliknya jika hanya segelintir sahaja masyarakat tersebut tidak suka, berbalak-balak tentang konsum masjid, segelintir saja tak suka, majoriti suka, hanya sahaja masyarakat tersebut tidak suka padanya, berimamkan adalah tidak makruh. Begitu juga apabila separuh daripada masyarakat tersebut tidak suka iman yang terlibat, diimankan juga tidak makruh. Ia ditegaskan oleh pengarang Al-Ibanah dan diisyaratkan oleh Imam Al-Baghawi dan lain-lain. Begitu juga dengan pendapat ulama-ulama lain. Mereka semua mengkhususkan hukum makruh berimankan iman terlibat apabila melibatkan kebencian daripada majoriti kelompok masyarakat. Ini kita tengok dari segi tadi, kita tengok dari segi benci itu bukan faktor apa? Faktor iman itu sendiri. Sekarang ni siapa yang benci iaitu majoriti ahli jemaah atau segelintir ahli jemaah. Kalau segelintir ahli jemaah benci, imam boleh teruskan.
Kalau majoriti ahli jemaah tak suka, barulah imam tu tak wajar diteruskanlah. Yang kita jabat agama ni tuan-tuan, kita pun tak lantik timang-timang yang tidak disukai oleh tidak disukai oleh makmum. Jadi mereka semua mengkhususkan makruh berimankan iman terlibat apabila melibatkan kebencian dari majoriti kelompok masyarakat. Maknanya solat itu adalah sah tetapi hukumnya adalah makruh. Jadi ulama mazhab Syafi'i mengaitkan hukum makruh berimankan iman terlibat apabila iman tersebut terlibat dengan sesuatu yang keji menurut pandangan syarak, seperti iman terlibat melakukan kezaliman atau menguasai tampuk iman dengan kekuatan, digerampah tempat iman tu, ditolaknya iman yang dilantik, dia yang ke depan. Sedangkan dia tidak layak untuk berada di tampuk iman tersebut dan tidak memelihara diri daripada benda-benda najis atau merosakkan peraturan solat. Dia sendiri takbir pun atau pembacaannya macam ribut, tak ada tamak ninah, itu membabitkan perasaan apa dia panggil peraturan solat. Atau terlibat dengan gaya hidup yang keji, orang dah tahu iman macam tu, atau bergaul dengan orang-orang fasik, atau seumpama mereka, atau menyerupai mereka. Jika iman tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, hukum berimankan adalah tidak makruh. Hukumnya adalah tidak makruh. Dan ini berdasarkan hadis hadis sahih riwayat Ibn Majah, iaitu Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun dhatat zawjuha 'alayha sakhit, wa akhwan mutasariman." 3 golongan yang tidak akan diangkat solat mereka melebihi kepala mereka meskipun dengan kadar senikah. Yang tertakut kan? Tertakut sembahyang tapi ada satu benda lagi tertakut, takut sembahyang itu tak diterima. Inilah kalau tuan-tuan belajar disebut oleh Imam Muqayyim, dia kata ketakutan manusia pada hari kiamat 2 benda. Ada 2 perkara ketakutan. Pertama, manusia yang takut pasal dia tak beramal. Dia nak berdepan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya itu tentang amal. Jadi dia tak beramal. Mana sabar dia takut. Tapi bagi orang beramal, ketakutan mereka ialah takut tidak diterima. Takut tidak diterima, termasuk hadis ini. Dah jadi imam sembahyang ataupun sudah bersembahyang tapi tidak diangkat walaupun secengkang di atas kepala. Seorang laki-laki yang mengimankan satu kelompok masyarakat dalam keadaan masyarakat tersebut membenci. Seorang wanita tidur dalam keadaan suami marah padanya dan 2 orang bersaudara yang saling pula memulau antara satu sama lain. Cuma ini isu besar lah. Ini isu besar ni. Jadi iman majoriti tak suka, maka solat tak diangkat. Solat tak diangkat bukan makna solat tak sah. Solat sah ni. Tetapi pahala berkurangan. Wanita tidur, wanita ni makna isteri lah. Dalam keadaan suami marah. Maksud marah di sini, marah yang betul. Ada marah tak betul. Ya. Contoh kita kata wanita, isteri yang uzur. Boleh atau tidak isteri yang uzur ni bermesra dengan suami? Jawabnya boleh. Sebab Nabi kata, isna'u kulla syai' ila nikah. Buatlah segala sesuatu masa isteri kamu uzur tu, kecuali setubuh. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Ya, jadi kadang-kadang setengah perempuan ni dia rasa, mungkin mood lah, kita kata faktor, kita lihat dari segi kesihatan, mungkin faktor mood ya. Dia sebenarnya tidak ada masalah. Dia sekadar nak bermesra, bukan apa, nak berdekat dengan suami dan sebagainya. Itu boleh saja dibuat. Ya, jadi kalau suami itu marah, kena pada tempatnya, jawabnya, solat wanita tu tak diangkat lah. Bukan tak diangkat, bukan maknanya tidak sah, dia sah. Ya, tapi dia tidak berpahala ataupun berkurangan dari sudut pahala itu sendiri. Selain daripada itu, hadis riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW sabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Al-'abdu al-afik hatta yaj'a, wa imra'atun batat wa zawjaha 'alayha sakhit, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Nah, lebih kurang maknanya seperti yang di atas tadi. 3 golongan yang solat mereka tidak melampaui telinga-telinga mereka, iaitu hamba yang melarikan diri daripada tuannya sehingga dia kembali semula pada tuannya. Jadi dalam konteks sekarang hamba tak ada. Dalam konteks zaman dulu, zaman Nabi SAW, hamba abdi itu ada. Zaman kita ni hamba memang tak ada. Memperhambakan orang adalah. Ya, memperhambakan orang tu banyak. Ya, jangan kita tengok majikan-majikan sekarang, di mana-mana negara kan disuruh kerja-pekerja melaksanakan, tapi dia tak bagi duit. Itu satu bentuk perhambaan. Ada orang kita pergi Australia, bekerja bukan main lagi, susah payah tapi tidak dibayar kerana dia terlibat dengan sedikit. Jadi itu satu bentuk memperhambakan. Itu memperhambakan dari segi kerja, tapi dia bukan menjadikan orang itu sebagai hamba abdi. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suami murka kepadanya. Jadi wanita ni tuan, sebab itu perlu sangat belajar agama tu kan. Perlu tanyalah suami ni. Jadi kemurkaan suami ni tuan-tuan, dia boleh membawa syurga neraka. Bawa syurga neraka. Ini bukan kita nak eksploitasi, kita kata tak ada kerja orang lain. Tak ada kerja lain, orang lelaki ni nak neraka kalau perempuan. Tak, di sini soal kepatuhan. Dan tapi dalam hadis lain kita baca,
Suami pun boleh jadi masuk neraka kalau dia tidak melaksanakan tugas dengan baik kepada isteri, termasuk memberi nafkah dan sebagainya. Kena ingat aspek itu. Dan seorang imam yang mengimami satu kelompok masyarakat dalam keadaan mereka benci seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian